والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلومنا في الدارين. Syarat 7 meninggalkan berkata-kata. Meninggalkan perkataan waktu kita melakukan ibadat sembahyang. Dan ketujuh, meninggalkan berkata-kata dengan sengaja yang bukan Quran ataupun zikir ataupun doa. Di antara syarat-syarat sembahyang yang 9. Antara syarat-syarat sembahyangnya bila kita tengah-tengah melakukan solat, tak boleh kita bercakap, tak boleh kita berkata-kata dengan perkataan yang selain daripada Quran ataupun zikir ataupun doa. Adapun kalau Quran dan zikir, doa, maka dibolehkan di dalam ibadat solat kita. Di antara dalil yang menunjukkan bahawasanya tak boleh kita bercakap dalam ibadat solat ini, ada 2-3 dalil yang kita sebut di bawah. Kemudian kita baca satu dalil, iaitulah yang pertama dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu berkata, "Kunna natakallamu bis salati hatta nazalat wa qumu lillahi qanitin. Wa umirna bis sukuti wa nuhina 'anil kalam." Adalah kami dahulu pada awal-awal Islam, mula-mula Allah Ta'ala fardukan ibadat sembahyang, maka solat para sahabat bercakap dalam solat mereka. Bila sembahyang dia bercakap dalam sembahyang. Kamak kabulih, kata kabulih. Mula-mula sekali, sehingga diturunkan ayat wa qumu lillahi qanitin, yang artinya dan berdirilah kerana Allah dalam solat kamu dengan taat dan khusyuk. Kemudian disuruhkan kami dengan diam, serta dilarangkan kami dari bercakap. Bila larang bercakap, menunjukkan bahawasanya kalaulah bercakap di dalam waktu kita salat tidak sah dan batal, selain daripada Quran, selain daripada zikir, selain daripada doa. Adapun kalau doa yang kita nak tambah dalam sembahyang, maka boleh ikutlah doa waktu kita baca qunut yang kita tambah panjang lagi, ataupun doa-doa yang ditambah dalam rukuk kita, dalam iktidal kita, maka itu dimaafkan dan dibolehkan, tidak membawa kepada membatalkan salat. Satu dalil, dan 2 dalil lagi itu kita lapah baca sendiri insya-Allah taala supaya kita cepat sikit. Bertutur dengan 2 huruf, bercakap dengan 2 huruf di dalam sembahyang, maka batal sembahyang dengan berkata-kata 2 huruf ataupun 2 haraf, sama ada yang memberi faham perkataannya ataupun tidak, yang tidak memberi faham. 2 huruf memberi faham ko tidak memberi faham, batal solat. 2 huruf ni bukan 2 kalimah. Macam kita kata ma, mim alif ma,
Maka ma tu ada makna. Kalau dalam ilmu nahwu dia panggil ma tu ma isim mausul, maknanya barang, ataupun ma istifhamiyah, ataupun ma nafiyah. Dia ada makna. Bila ada makna memberi faham, ataupun tidak ada makna. Macam kita kata supaya orang-orang suruh kita, tulah ambil barang sekejap. Tak mau ambil. Batal tak salat? Batal. Sebab mengandungi dua huruf alif dengan hamzah. Batal salat. Maknanya bila bertutur semata-mata dua huruf, batal. Memberi faham ke kalimah yang tersebut ataupun tidak memberi faham. Ataupun satu huruf yang memberi faham. Bercakap satu huruf ya. Seperti ki. Ki itu kalimah Arab. Fi'il amal. Apa ni? Fi'il amri. Daripada waqayaki wiqayah. Kalau ngaji nahwu waqayaki wiqayah ni ki makna pelihara olehmu. Pak jamak kata ku wa qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah kamu, ahli-ahli kamu. Kalimah ki batal solat. Kadang-kadang kita tak tahu ki ataupun ai. Itu pun kalimah fi'il amar daripada wi'ayah. Anda melihara juga. Kerana makna ki itu daripada wiqayah dan ai itu daripada wi'ayah. Dia ada banyak lagi makna-makna yang sama dengan ki dan ai. Fi pada wafa ya fi pada sempurna. Satu huruf saja batal sembahyang. Ada taklid sikit di bawah. Angka 1. Yakni rusak solat itu, mana membatalkan solat itu dengan bertutur dua haraf dari kalam manusia. Sekalipun lafaz yang sudah dinasahkan. Dalam Quran tidak sebut dah hari ini. Tapi hukum itu masih ada. Dia panggil mansukhut tilawah, tidak dimansukhkan akan ahkam, akan hukum. Di antaranya seperti ayat. Dulu ayat Quran ini pernah dibacakan zaman Rasulullah. Tapi sekarang kalau kita buka dalam Quran 30 juzuk, dia tidak ada. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattata. Kalau kita baca ayat dalam Quran, batas ayat. Pasal ayat ni sudah dinasakh. Tak ada guna lah ayat ni. Hukum masih ada. Lelaki dan perempuan yang berzina keduanya, hukuman dia kena rejam sampai mati. Jadi hukum tu masih ada dari Kitabul Hudud. Cuma bacaan tilawah ni tidak disebut dalam Quran. Ataupun daripada hadis-hadis kursi. Hadis kursi ni lafaz daripada Nabi dan makna daripada Allah. Ataupun daripada kitabullah yang diturunkan selain daripada Quran. Kita baca Bible, kita baca Taurat, kita baca kitab-kitab hak lain lagi. Zabur kau, batal solat. Dan rusak juga solat itu, mana batal solat juga dengan Taurat, Injil, sekalipun yang belum diubahkan. Padahal yang ada sekarang ni yang sudah diubahkan oleh tokoh-tokoh ulama-ulama mereka, yang sudah jadi pesu lah ini. Ketiga tu di bawah tu kita laka-laka. Jadi qi ai satu kalimah yang memberi makna batal salat. Khatib Syarbini dalam kitab Mughni al-Muhtaj, di antara kitab yang muktabar dalam fiqh Syafi'i,
Al-Mughnil Muhtaj. Dia kata berdemikian juga fi daripada wafa dengan makna sempurna, dan shi daripada wasiat. Itu semua tu batal sebab dibilangkan kalam yang sempurna pada lughah dan huruf di atas, ataupun satu huruf yang bermad, huruf yang panjang. Kalau kita tilik satu huruf tapi bacaan tu panjang, panjang tu dia 2 alif, batal juga salah. Kerana mad itu ada kala alif ataupun waw ataupun ya, maka jadi 2 huruf, maka batas sembahyang dengan demikian itu. Semua itu batas sembahyang. Syarat yang ke-8, meninggalkan melebihi rukun fi'li. Maksud kita jangan mengerjakan rukun fi'li dengan tambah di atas rukun fi'li yang sudah ada dalam sembahyang. Masalah kita kata sujud 2 kali 1 rakaat, kita sujud 3 kali, batas sembahyang. Itu rukun fi'li. Maka di antara syarat sembahyangnya jangan ditambahkan rukun fi'li. Jangan ditambah. Ke-8, meninggalkan melebihkan rukun fi'li dengan sengaja. Dia kait dengan sengaja ni, kalau kita tambah rukun fi'li dengan terlupa, dia tak batal. Cuma disunatkan sujud sahwi. Satu orang dia sembahyang, dia rakaat 2 kali. Tetapi dalam hal keadaan dia terlupa, maka hukumnya tidak batal salatnya, tetapi disunatkan sujud sahwi sebelum salam 2 kali sujud. Itu hukum dia. Maka jika ia sujud 3 kali ataupun rakaat 2 kali, sembahyang biasa ni kita rakaat 2 kali. Ada juga sembahyang yang dirakaat 2 kali, iaitulah sembahyang gerhana. Sembahyang gerhana ni, baik gerhana matahari, gerhana bulan, maka 2 kali qiyam, 2 kali rakaat. Itu dia suruh kaifiat yang akmal, kaifiat yang sekurang-kurangnya 1 kali cukup lah. Itu bab suku tu. Ini sembahyang biasa rakaat sekali, kamane kalau rakaat 2 kali hukum batal. Seperti ia sujud di atas umpama suatu yang tajam, maka diangkatkan dahinya, maka sujud pula. Secaya menambahi sujud. Ini beringat hal nak berlaku. Kita sujud turun kena atas tulaike, atas jadah, ataupun atas besi yang kecil-kecil. Bila sujud rapat, kita bangkit semula dan kita sujud di tempat yang sebelah kanan sikit, maka dibilangkan 2 kali sujud, hukumnya batal. Setelah itu batal. Itu kita tambah sujud dia panggil. Ketiga turun di bawah sikit. Ketiga tu Syekh Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfatul Muhtaj berkata, setengah daripada menambahikan rukun rakaat itu bahawa tunduk orang yang bersolat berduduk itu hingga berbetulan dahi dengan hadapan 2 lutut. Kemudian sekalipun untuk mendapatkan duduk tawarruk ataupun istirahat. Kita sembahyang sunat tapi kita duduk. Kemudian bila kita duduk tu kita tambah ya, bila kita rakaat waktu sembahyang duduk ni, agak kata kita tunduk depan sikit tu, bolehlah kita nak sujud lepas pada tu kita pakai iktidak tu. Tapi Ibn Hajar katanya di antara kita tambah rakaat ni, kita tunduk membetulikan
dahi kita dengan hadapan lutut kita. Masalah kita duduk betul dengan lutut, itu dibilangkan tambah rokok dah. Kita pas depan sahabat. Ya kita tu mesti ini kita melampaui pas depan lagi, maka dibilangkan tambah rokok lah. Masalah kita sembahyang dalam keadaan kita duduk, bukan berdiri dah lah, sembahyang duduk. Kerana perkara membatalkan solat itu tidak dimaafkannya untuk menghasilkan yang sunat. Bersalahan pendapat Syekh Ramli, maka dimaafkan. Mengikut pendapat Syekh Ramli mengatakan kita solat duduk ni, kalaulah kita tunduk kepala kita, dahi kita sampai lebih daripada lutut hadapan kita, maka pendapat Syekh Ramli mengatakan tak batas solat. Itu perselisihan dan khilaf yang berlaku di antara dua syekh. Boleh kita nak ambil pendapat Syekh Ramli pun tak apa. Kerana Syekh Ramli pun di antara ulama-ulama Syafi'i juga yang dimuktamadkan kitab Nihayah. Maka dimaafkan. Akan tetapi dimaafkan tunduk untuk membunuhkan umpama ular. Kerana demikian itu sebab ketakutan mudarat. Kita tunduk untuk membunuhkan ular, itu pun tidak membatalkan sembahyang dalam sembahyang kita. Ular mari kita pukul sekaligus, maka tak batal. Itu boleh. Kerana kemudaratan itu dimaafkan perbuatan yang banyak berdasarkan kepada kaedah ad-daruratu tubihul mahzurat. Kita pergi di sana. Jikalau sedikit diangkatkan kepalanya sekalipun, masalah kita sujud di atas benda yang tajam tadi, walaupun kita angkat sedikit kepala kita pindah sujud di tempat yang kanan ataupun kiri ataupun hadapan, itu membatalkan sembahyang sebab dinamakan menamakan rukun. Maka dinamakan menamahi rukun fi'li, maka batal sembahyang dengannya. Dan demikian lagi wajib meninggalkan perbuatan yang bukan jenis solat, jenis sembahyang. Perbuatan yang bukan jenis sembahyang ini wajib mesti ditinggalkan. Di antara syarat-syarat sembahyang yang ke-8. Seperti memukul 3 kali pukul ataupun melangkah 3 kali langkah yang berturut-turut. Masalah hari ini yang jadi berlaku setengah yang tak faham masalah langkah. Dia langkah ada 2 cara. Bila sah pertama tu ada satu makmum yang batal solat, lalu dia keluar daripada saf. Sah yang di belakang, sah yang kedua tu, orang yang membetuli yang dikeluar tu mesti dia naik ke depan untuk memenuhi sah pertama. Maka cara naik ni, kalau kita lakuh dengan perbuatan yang keji, kita lakuh dengan sekali langkah, maka dibilangkan keji. Kita lakuh luar, siapa sah depan lalu, itu pun batas solat juga. Pada lompat dia panggil. Tapi di hari ini kebanyakan dia langkah di kesah pertama yang tempat kosong orang batas solat tu. Kalau dia langkah 1, 2, 3 batas solat. Setengah orang tak ada reti, tak hebat ni. Kita kena langkah 1 dengan 2. Kita beradu sekejap, kita langkah pula 1 lagi ataupun 2 lagi, nak betul dengan sah pertama, maka itu barulah sah sembahyang kita. Kadang-kadang setengah dia buat, jadi kalau kaki dia ada betul gini, dia mula dengan kiri ataupun kanan, 1, 2, 3. Itu punah solatnya. Mana kita kena langkah tu, 1, 2, kita beradu dulu. Beradu sekejap sama Nino, kita pergi pula. 1, 2, betul dengan sah. Yang pertama, maka tu dimaafkan dan tak batas salat. Sebab bila berturut-turut 3 langkah dia batas sembahyang. Ataupun lain daripada ni. Ataupun 1 langkah yang keji. Seperti melompat. Daripada sah pertama, bila tak ada orang, kita sah yang kedua, kita lompat sekaligus kepada sah pertama. Maka hukumnya batal sembahyang. Pasal termasuk kata perbuatan yang keji. Dia satu sah ring,
dia luar juga semacam ni kita katanya. Dua keping mozaik ni dia luar juga ni, lebih kurang 1 meter. Jadi kalau kita lakuh di sepah depan tadi dia batas mana. Kita kena buat 2 kali ke 3 kali ke 4 kali kot. Tapi yang penting kita kena beradu. Buat 2 kali kita beradu, buat tambah lagi pula 2 kita beradu. Maka batas sembahyang dengan diam. Tetapi dimaafkan perbuatan yang sedikit jikalau banyak sekalipun, seperti menggerakkan anak jari membilang tasbih. Perbuatan yang sedikit dalam solat ni dia tak batal. Contohnya kita menggerak anak jari, kita membilang tasbih bila kita sembahyang hari raya. Dalam mazhab kita Syafi'i, sembahyang raya takbir 7 kali, tasbih 6 kali. Rakaat pertama. Rakaat yang kedua tasbih 5 kali, takbir 5 kali, tasbih 4 kali. Maka bila kita nak tasbih rakaat pertama 6 kali ni, dia takut lupa berapa kali, lalu kita bilang dengan anak jari kita. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah. Maka tu dimaafkan dan tak batal sembahyang. Ataupun kita katalah kita sembahyang sunat tasbih. Dalam rokok tasbih berapa kali, dalam qiyam berapa kali, sebelum bersalam berapa kali, tepat yang disuruhkan tasbih dalam solat tasbih. Maka bila kita bilang dengan jari, hukumnya tak batal. Walaupun banyak sekalipun. Perbuatan yang yang perbuatan yang sedikit. Perbuatan yang sedikit. Tapi syarat juga perbuatan yang sedikit ni jangan kita kosakkan permainan dan kita kosak main. Kalau kita kosak main tak boleh. Lepas tu orang solat waktu tahiyat dia. Kan tahiyat tu dia sunat dalam mazhab kita Syafi'i, waktu kita kata illallah, sunat kita angkat jari telunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah, sunat angkat jari telunjuk sampai ke salam. Mata kita pun sunat kita tengok ke jari telunjuk kita sampai ke waktu salam yang pertama. Ada sebahagian ulama mengatakan bila kita angkat jari itu, duduk kita tak sah buat gitu, kita kena main jari ni. Duk pusing jari. Tak, duk pusing jari tu tak ada batas maya. Tapi kalau kosak main tak boleh. Sebab ada ulama yang mengatakan selain pada fuqaha Syafi'i ini, bila kita angkat jari yuharrikuha, dia menggerakkan jari. Ada satu hadis disebut tu dak antara fuqaha Hambali, ada juga Maliki. Sunat kita buat jari. Tapi Syafi'i kita bila angkat illallah kita diam. Akan sebut depan insya-Allah kita tak sapa lagi. Jadi kalau kita kosak main batal. Batas semuanya kita. Walaupun sikit ataupun menggaru anak jarinya dengan tidak bergerak tapak tangan. Ini masalah yang paling banyak berlaku di kalangan orang-orang awam. Dalam sembahyang dia gatal, dia garu. Garu dengan tapak tangan ni, kalau kita garu macam ni dia batas semaya, dia bergerak habis. Masalah kalau kita gatal di tepi ni, kalau kita garu lagi, dia batas semaya. Kalau kita nak garu, cara untuk merosakkan solat kita, kita letak tapak tangan sini. Dan kita garu dengan seputus jari. Setengah jam tak apa. Garu. Sekolah. Baca Fatihah. Lengah jari yang telunjuk. Clicking pula. Tak apa, tak ada masalah. Yang penting, jangan bergerak tapak jari. Sembahyang 4 rakaat tu tak ada beradu. Mula Allahu Akbar, garu terus. Garu. Tapi syarat jangan tapak tangan bergerak. Itu ya. Boleh, tak apa. Kau tangan kita duduk kiam, garu dah boleh. Dia gatal, jadi digatal. Boleh, tak apa. Itu dia panggil menggaru anak jari dengan tidak bergerak tapak tangan. Tidak batalkan sembahyang dengan itu tak batalkan sembahyang. Akan satu tu bawah sikit, kita masuk sikit-sikit. Adapun perbuatan yang sedikit pada uruh tanpa dikosakkan permainan serta tidak keji, seperti melangkah 2 kali, memamuh 2 kali, bergaru 2 kali, mencabut kasut, pakaian kain dengan perbuatan yang ringan,
membukakan kitab atau perbuatan yang banyak tetapi tidak berturut-turut, maka tidak batal solatnya. Semua tidak rosak sembahyang kita. Kan kita baca, kita pergi Quran, kawan baca di sembahyang kan kita pergi Quran. Boleh kita pergi Quran sembahyang, tak ada masalah. Baca tengok boleh tu boleh, tapi hal makruh tak makruh tu suku kira. Nah, bila kita baca, temeh yang baca, kita nanti tengok setengah tu pergi Quran cik kan, Quran cik. Buat siapa tempat balik siapa kita balik. Satu. Maka tak batal sembahyang, tak mau. Boleh. Kemudian dia tunggu bawah lagi, di bawah tu lah. Dan jika kedatangan syok, adakah perbuatan itu sedikit ataupun banyak? Perbuatan yang kita lakukan itu, kita mari perasaan dalam hati kata sedikit ke banyak perbuatan yang aku buat tadi. Dihukumkan sedikit juga. Bila hukum sedikit, maka tidak batal sembahyang. Kita balik sana. Syarat yang ke-9. Ini syarat yang terakhir daripada surut as-salat. Keadaan mengerjakan sewaktu membatalkan puasa dalam solat. Ketiadaan. Dan ke-9, jangan mengerjakan sewaktu yang membatalkan puasa di dalam sembahyang seperti makan minum. Dia satu kaedah yang dibuatkan oleh fuqaha. Kullu ma abtalas sauma abtalas salah. Satu kaedah. Kullu ma abtalas sauma abtalas salah. Setiap barang yang membatalkan puasa itu juga membatalkan solat. Dia tidak boleh akas kaedah tu. Kita nak kata kullu ma abtalas salah abtalas sauma, tak boleh. Setiap perkara yang membatalkan sembahyang, membatalkan puasa, tak boleh. Tak betul. Kita nak akas kaedah tadi. Kaedah yang betulnya kullu ma abtalal as-sauma abtalas salah. Setiap barang yang membatalkan puasa, maka ia juga membatalkan sembahyang. Contoh, bila kita berpuasa, bila kita makan, batal tak puasa? Batal. Maka kalau kita makan dalam sembahyang, batal sembahyang. Kias dia. Bila kita berpuasa, kita korek telinga. Ambil besi korek telinga. Korek pahdal lah, bukan tepi ni, korek pahdal. Korek telinga di bulan puasa, dia patah puasa. Maka tengah-tengah kita sembahyang, kalau kita korek telinga pas dalam, batal juga sembahyang. Itu satu kaedah yang dibuatkan oleh fuqaha. Kullu ma abtalas sauma abtalas salah. Itu jangan mengerjakan sesuatu membatalkan puasa di dalam sembahyang seperti makan dan minum. Adapun sesuatu yang membatalkan sembahyang tidak membatalkan puasa. Masalah kalau kita ketuk, kita kecing dalam sembahyang, dia batal sembahyang, tapi puasa tak batal. Ada ke orang ketuk batal puasa? Tak ada hukum dah. Kalau ada tak kena puasa, kena buat sehari sampai gelap ketuk. Itu kaedah dia lah, itu kaedah dia. Dan memasukkan sesuatu di dalam rongga yang terbuka. Hurai dah masalah saat ni tu. Seperti memasukkan sesuatu ke dalam hidungnya dan telinganya. Batal solat sampai kepada batin kedua. Adapun luar tak apa, sekadar anak jari yang kita bubuh ni dia panggil had zahir. Bukan had batin. Had batin ni pun dalai lagi. Dalam hidung pun kalau sekadar jari sikit dia tak batal semuanya. Dan jikalau dengan digagahikan dia, walaupun dia terpaksa oleh orang, batal juga. Kita tengah duk solat, mari satu orang tak bisa nak lagi. Mungkin bubuh kanan dalam telinga cucuk padal. Ataupun dia bubuh. Lepas dalam 3 inci. Batal sembahyang. Walaupun dia terpaksa. Atas perbuatan demikian sekalipun.
Kerana nadir yang demikian. Nadir ni makna jarang-jarang berlaku, jarang-jarang ada. Itu dia panggil nadir. Dalam kaedah fiqh, an-nadiru wujuduhu kal ma'dum. Benda yang nadir ni kalau ada pun semakin tak ada. Kita nak iktibar, nak kira tak boleh. Dan dua gerak ataupun dua langkah sedikit namanya pada uruf. Tiada batas sembahyang dengan dia. Habis. Itu bergantung dengan apa dia syarat yang ke-8 tu, tapi dia letak sini barat dia. Inilah 9 syarat, maka wajib kita peliharakan dia supaya sah sembahyangnya. Jadi kena retilah satu-satu 9 syarat yang kita sudah baca lagi. Supaya sah sembahyangnya. Jikalau ditinggalkan satu syarat daripada 9, daripada 9 itu tidak sah sembahyang. Kalau kita tinggal satu pun tak sah salat kita. Ya. Sebab syarat ni dia panggil nak terhati adanya masyru', mesti kena adanya syarat seperti yang kita sudah sebut lalu. Kemudian kita habis rukun syarat dan kita masuk kepada rukun sembahyang. Kita masuk dalam rukun sembahyang. Arkanus salah. Dan demikian lagi setengah daripada orang yang memeliharakan sembahyang dan mendirikan akan sembahyang seperti yang disuruh Allah dan Rasul. Hendaklah ia mengetahui dan mengerjakan daripada segala rukun. Mesti kena tahu segala rukun, jadi tidak sah sembahyang kita. Maka arti rukun sembahyang itu ibarat daripada sukunya yang ibarat daripada satu juzuk yang kejadian yang masuk di dalam mahiyah. Mahiyah itu mana hakikat. Dia kecil payah sikit tu. Dia ibarat dia cakap lagu tu. Maknanya rukun-rukun ni satu juzuk daripada hakikat. Jadi kita contohnya takbiratul ihram. Maka takbiratul ihram ni satu juzuk daripada hakikat sembahyang. Satu juzuk. Dia kalau syarat dia panggil luar daripada hakikat. Laisa juz'an minhu. Tetapi kalau rukun juz'un minhu. Satu juzuk daripada sembahyang. Sebab tu kalau kita sembahyang tidak takbir, kita Fatihah selalu tak sah. Kita kena takbir dan niat dulu. Dan tidak dapat dijabarkan. Dijabar tu dihimbuh. Bahasa Arab jabar tu. Dan tak dapat dihimbuh digantikan dengan sujud sahwi. Maknanya satu rukun ni kalau kita tinggal, tak boleh kita sujud sahwi. Dia batal solat lalu. Dan segala sunatnya. Maka barang yang dijabar dengan sujud sahwi sani, daripadanya dia panggil sunat ab'ad. Jadi sunat ab'ad ni bila kita tinggal mesti kena sujud sahwi. Itu akan sapa penjelasan satu-satu insya-Allah. Sunat ab'ad dan sudah ada lagi. Dan barang yang tidak dijabarkan, tidak digantikan dengan sujud sahwi dinamakan hay'ah. Sebab dia pak tu ya. Dalam mazhab Hanafi dia tidak ada sunat ab'ad. Dia adanya wajibat. Dalam Hanafi syarat dia ada, rukun dia ada, tetapi sunat ab'ad tak ada. Yang adanya wajibat. Hanafi. Ya. Jadi wajibat tu dalam mazhab kita Syafi'i kena kepada sunat ab'ad. Itu wajibat dia panggil. Sebab kita dalam Syafi'i ni bila sebut kata wajibat dengan mafrudat, dia hak tulu. Melainkan dalam bab haji. Maka dalam bab haji bila sebut kata rukun lain, wajibat lain. Itu dari fuqaha Syafi'iyah. Maka rukun itu 13 perkara. Rukun sembahyang ada 13. Rukun pertama niat. Niat ni yang panggil ittifaq para ulama mengatakan rukun belaka. Cuma tepat tu ya. Tepat kita niat tu. Dalam mazhab saya pada Syafi'i itu dia tak payah sangat niat ni. Tak ada mesti dalam juzuk takbir dah.
Kita Syafi'i ni bila nak niat dalam juzuk takbir, artinya dalam tengah sedang kita kata Allahu Akbar, di tengah-tengah tu kita niat. Pendapat fuqaha lain mengatakan boleh kita niat sebelum daripada takbir. Niat dulu, lepas tu baru Allahu Akbar. Cuma ada sebahagian ulama, sebahagian mengatakan boleh juga kita niat sebelum takbir. Dan boleh kita nak beramal bagi mereka yang ada waswah boleh. Payah kita niat sangat, kita niat dulu baru Allahu Akbar. Ada ulama Syafi'i mengatakan boleh. Jadi supaya mazhab. Satu kaul dia panggil. Rukun pertama niat. Lepas tu dalil niat di bawah tu ada kita sebut ayat Quran. Innamal a'malu binniyat juga antara hadis Nabawi. Panjang lagi. Pertama niat, maka arti niat itu qasdus syai' muqtarinan bi fi'li. Iaitu menyahajai, mana sengajalah akan suatu hal keadaannya disertakan dengan awal perbuatan. Maka tepatnya itu pada hati. Kita niat dalam hati. Ya, masalah niat ni kadang-kadang jadi payah. Bila kita buat mudah. Ya sebenarnya bukan dia payah sangat buat niat. Yang jadi bilanya masalah niat ni bila kita budak-budak kan. Orang tua dia ajar anak-anak dia usalli fardhu zuhri 4 raka'atin ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Saja aku sembahyang fardhu zuhur 4 rakaat tunai makmum kerana Allah. Jadi bila kita budak-budak, bila orang tua dah ajar lagu tu, kita pun duk baca dalam hati lagu tu. Baca dalam hati. Bukan baca dengan bibir mulut. Dia panggil hadisun nafsi. Itu bukan niat. Tak sah sembahyang. Sebab niat ni dia panggil, dia tidak jadi tauzik. Dia tidak jadi bagi satu-satu. Dia bagi sekaligus niat. Payah juga kan kita nak kata mudah sangat pun tak mudah juga ni. Kita buat misal contoh. Kita bawa misal contoh ni, sebab tu dia sebut depan lagi masalah niat tu ada qasa', ada ta'aruf, ada ta'yin. Dalam mazhab kita ni. Jadi kita contohnya ni tiang masjid Pak Butung ni. Bila kita nampak ni, kita nampak satu-satu kan kita nampak sekaligus. Nampak sekaligus dah. Itu niat lagu tu. Niat semaya semacam tu. Kita pun kata kalau ni qasad, ta'arud, ta'yin. Kita pun 3 putung tiang. Bila kita niat ni kita nampak sekaligus ya 3 putung tu. Dia mari sila dalam hati kita sekaligus. Dia panggil niat. Dia panggil. Bukan kata bila kita niat nampak 1, 2, 3. Artinya panggil hadis nafsi. Atau dikatakan muqaradah tauzi'iyah. Bukan niat tak sah sembahyang. Batu setengah ada niat main tu. Saja aku semaya fardhu zuhur. Cuma kita tak dengar je dia baca dalam hati dia. Waktu dah tak kuping panjang tu. Allah. Nak wisuk Allah Taala. Akbar setengah minit. Itu bukan niat. Kita contoh lagi masalah niat dalam hati ni. Niat di mana qasad. Kita kata kita temula sekot depan kita. Kita jalan-jalan temula sekot kamar dia kita ambil kayu nak pukul tu kita niat dah. Niat dah tu. Jak semaya lagu tu bila kita sudah berdiri di hadapan dapat sejadah ni, kita akad tangan tu akad apa? Niat dah dia panggil. Niat dah. Supaya kita nak kata ular tu, kita nak pukul ular tu. Kita kena kata oleh hati tu. Saja aku nak pukul ular ini mampu. Tu kena patut dia dulu. Maknanya niat kita sekali perbuatan yang kita pukul terus lalu. Kita nampak ular pak ambil kayu, turun kayu pergi tu niat dah. Niat mana kita kosak nak pukul ular. Semaya lagu tu. Semaya lagu tu juga. Ini dak berpukul ular. Kalau tak pukul, kau niat tak habis lagi. Tu gigi nanti. Ular ada begitu dah. Ular ada begitu dah ular. Bermulai esok niat pun patut niat.
Semaya lagu tu niat. Kita nak gambar kata mudah niat bukan duk payah sangat. Yang jadi masalah duk payah kita dengan Melayu ni, pasal kita ada terjamuh tu, saja aku sembahyang fardu tu, orang Arab dia tak ada dah. Dia tak ada sahaja aku sembahyang dah, orang Arab dia usolli tu, bahasa Arab dia tu nak berlafaz dengan mulut. Sebab dia takbir tu hati dia mari dah. Zuhur yang dia buat. Kalau Isya dia buat. Itu niat dia panggil. Kita pisah jadi mudah ke depannya sangat. Tapi bila jadi penyakit tu payah nak masuk takbir, kita berlaku akwal yang mengatakan kita niat sebelum takbir. Mari berdiri pak niat semaya, Allahu Akbar saja tak ada niat dah. Boleh, tapi jangan lama. Ada akwal yang mengatakan boleh itu. Dan tepat niat dalam hati. Tepat niat tu dalam hati kita. Jadi masalah hak dia tiga ada martabatlah niatnya mungkin depan itu. Syarat dia sebut depan lagi apa? Ada muqaranah taziyah, muqaranah kamaliyah, muqaranah urfiyah. Maka muqaranah kamaliyah tu dia kena hadirkan juzuk-juzuk solat di dalam setiap huruf Allahu Akbar. Itu tak akan berlaku di kita sebagai orang awam. Tak boleh jadi itu. Sebab dalam A kena ada juzuk solat rukun 13. Allah kena ada juzuk solat rukun 13. Hak tu tak kuasa kita nak buat. Hak tauzi'iyah dia batal sembahyang, dan yang kalau ada pun muqaranah urfiyah. Mana kita hadirkan, kita kosak juzuk niat di dalam juzuk Allah pun boleh, ataupun juzuk bagi akbar. Salah satu. Kita masuklah kitab. Maka jika adalah sembahyang itu fardu, yang lain daripada jemaah dan qasar, sembahyang biasalah. Hendaklah ia mengqasar dengan hatinya, hendak meridyakan sembahyang dan taklukkan fardu dan takyinkan waktu. Masalah kalau kita nak buat zuhur, kita niat apa? Aku nak buat waktu zuhur. Aku sembahyang fardu zuhur. Mari gitu ya. Dia mari tak payah ni. Aku sembahyang fardu zuhur. Tunai ke tak tunai tak ada wajib kita tak sebut hari. Ada kan tak ada kena sebut. Semuanya niat kata aku nak sembahyang fardu zuhur. Dia mari. Itu niat. Maka yang tiga itu dinamakan qasad, ta'aruf, ta'yin. Hatu kita dalam qasad, ta'aruf, ta'yin. Dia kena hadir tu dinamakan niat. Maka hendak ia hadirkan yang tiga itu, tiga ini dalam yang pada takbiratul ihram. Maka jika ada sembahyang itu Jumaat ditambahi imam, ingat kita lelaki wajib Jumaat seminggu sekali. Hak niat jadi tu imam, dia kena niat dalam juzuk takbir. Yang jadi makmum kena niat dalam juzuk takbir. Jangan niat luar takbir. Semayang biasa dia tak apa, kita niat jadi makmum dua juzuk takbir, tengah-tengah dia baca Fatihah, niat jadi makmum, tak ada masalah. Tapi kalau jemaah kena niat di dalam takbir. Ataupun makmum, kerana sembahyang jemaah itu disyaratkan berjemaah daripada awal sembahyang. Tengah-tengah tak boleh, nak ambil di awal. Maka jika ada sembahyang itu sunat mempunyai waktu. Belakang. Dan jika sembahyang qasar bagi orang yang musafir, maka ditambahi qasar pun niat qasar. Niat mai qasar dalam mana dalam juzuk takbir tu, dalam juzuk takbir, dalam Allahu Akbar. Karena disyaratkan niat qasarnya itu dalam takbiratul ihram. Dan jika ada sembahyang itu sunat yang mempunyai waktu, sunat yang ada waktulah. Dia sunat ada waktu, sunat mutlak. Semaya sunat rawatib tu ada waktu semuanya, sunat duha, sunat lain-lain lagi isra', ataupun mempunyai sebab. Dia panggil semaya sunat yang ada sebab, yang mempunyai sebab, maka disyaratkan adalah niatnya itu dua perkara. Kita tu kena fikir sikit, bukan daun ambil alih tak lepas pada waw. Dua syarat, dua, iaitulah pertama qasad, kedua ta'yin. Dua itu saja. Seperti sunat subuh, gitu. Dan dua hari raya, sunat gerhana. Seperti hadirkan aku semaya gerhana matahari. Jangan duk bila lagu ni nama aku semaya gerhana matahari, gerhana Allah. Itu dia panggil hadis sunnafsi.
Arti hati nafsi ini kita bercakap dalam hati. Niat bukan bercakap. Qasdu. Dia sila mari sendiri supaya kita misalkan pukul ular tadi. Abang tu tak panjang sangat. Ataupun aku sembahyang hari raya Adha ataupun fitrah. Dan jika ada sembahyang itu sunat mutlak, jatuh yang tidak mempunyai waktu dan sebab. Sunat mutlak ni bila masa boleh kita buat selepas waktu tahrim. Maka memadalah niat satu perkara juga, iaitu qasad. Hendak mengerjakan sembahyang. Aku sembahyang, gitu ya. Maka niat gitu ya. Dia mari dah bila kita bangun di Pak nak takbir itu, dia niat sembahyang dah kan. Sebab tu ada fuqaha mengatakan setengah tu niat rumah lagi. Sampai di masjid Pak takbir saja ada. Kita nak bawa kalau tak boleh tu. Nah, kalau tak boleh hak Syafi'i tak boleh aku tu. Mabahas satu pembahasan berlafaz dengan niat. Satu isu yang paling hebat juga setengah ni. Lafaz salli ni. Lafaz salli ni bukan kita ada khilaf di hari ini. Ulama-ulama fuqaha al-mazahib al-arba'ah pun ada khilaf. Lafaz salli Amadan dalam pendapat mazhab kita ni, apa yang disebutkan oleh pengarang di sini, dan sunat melafazkan niat dengan lidah dulu daripada takbir dan menyebutkan bilang-bilang rakaat dan menyebut adab ataupun qada dan mengidhafahkan bagi Allah seperti kata usalli fardhu zuhri 4 rakaatin adaan lillahi taala. Simpulannya masalah usalli ni, kalau kita buka dalam kitab-kitab fiqh Syafi'i, semua dikatakan sunat berlafaz dengan niat. Nah, semua lagu itulah. Baik buka lagi kitab majmu' dalam kitab yang kecil-kecil, bajuri ke ataupun mukadimah hadramiyah ke. Wa yusannu at-talaffuzu biha. Wa yusannu at-talaffuzu biha. Disunatkan kita berlafaz biha kalau sembahyang kan bil salah. Dalam bab haji kan bil haji. Dalam bab puasa ikutlah bab ibadat ni sunat kita berlafaz. Dalam bab haji nawaitul hajj wal umrah. Bila kita nak mengakatkan wudu, nawaitu fardal wudu, sunat kita kata dengan wudu. Kata bahasa Jawi tak apa. Ya usalli ni yang bahasa Arab. Sunat kita berlafaz dengan niat ni tak mesti usalli. Aku semaya fardhu zuhur 4 rakaat lillahi taala. Allah Tuhan niat ada dalam ni. Boleh ke? Tapi tengok dia orang. Karena usalli kita dak bawa dak. Sebab orang Arab ni dia kalimah Arab dah. Maknanya berlafaz dengan niat ni tak mesti dengan lughah Arab. Lughah lain tak apa. Karena kita berlafaz dengan niat ni supaya nak mudah hadirkan qasad dalam hati kita waktu kita niat. Itu ya. Sunat kita berlafaz. Dalil dia ada sebut tu, di antara dalilnya kita miskin sikit di sana lah. Jadi di antara dalilnya Nabi kata labbaika bi umratin wa hajjin. Itu di antara dalil. Dan di antara laginya satu ketika Rasulullah masuk dalam rumah Siti Aisyah tu, Rasulullah tanya Siti Aisyah, hal indakum syai'un, hari ni ada gapo ratik nak makan ni? Aisyah jawab katanya, tak ada sewaktu pun ya Rasulullah. Lalu tu Nabi kata fa innani idzan shaimun. Itu menunjukkan bahawa fa innani idzan shaimun tu sunat kita berlafaz dalam bab puasa. Tapi kita nak berlafaz fa innani shaimun ni kita tak kata semacam tu. Nawaitu shauma ghadin an ada fardhi ramadhana lillahi ta'ala. Niat semacam tu. Itu garisan yang dibuatkan oleh fuqaha. Dah dibuat oleh fuqaha. Jadi setengahnya dia tak nak berlafaz dengan niat. Tak nak sudah. Ada fuqaha yang mengatakan yang pentingnya jangan kata kita berlafaz dengan usalli masalah ni makna bid'ah dulu, jangan. Pasal fuqaha di antara tokoh-tokoh ulama Syafi'i ramai yang mengatakan sunat kita berlafaz dengan niat. Usalli. Baca tak ada apa lah ni.
Ani tolak tu kita semaya baca usolli baca semua ngatak sah semaya. Marah yang baca usolli. Ya. Buat apa dia? Kita baca usolli. Pokoknya kita mana pun disebut macam itulah. Ataupun salasa pada maghrib ataupun rakaataini pada subuh. Rukun yang kedua takbiratul ihram. Rukun yang kedua takbiratul ihram. Takbir dengan niat dia kena serentak sekali. Bila kita mula dengan tu selalu niat. Dia kena serentak sekali. Kedua takbiratul ihram, maka sebab dinamakan takbiratul ihram kerana diharamkan bagi barang yang halal baginya dulu daripada takbir, daripada segala membinasakan sembahyang. Sebab apa kita panggil takbiratul ihram? Sebab bila kita takbir, benda-benda yang halal jadi haram bagi kita. Dia ubah serta-merta. Kita contohnya makan halal. Bila kita sebut takbir sembahyang Allahu Akbar, makanan yang tersebut tadi sudah jadi haram bagi kita. Dalam sembahyang tu, kalau kita makan juga, batal. Itu ya. Batal sembahyang. Itu sebab nama takbiratul ihram. Jadi takbir ni kita ambil sikit di bawah ke satu. Satu rukun takbiratul ihram adalah satu rukun daripada rukun-rukun sembahyang pada pendapat jumhur fuqaha. Jumhur fuqaha di sini ulama Malikiyah, Syafi'i dan Hanabilah. Satu jumhur pada fuqaha Hanafi. Kata Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf, ani murid dia, takbiratul ihram itu adalah syarat, bukannya rukun. Syarat dia kata, bukan rukun. Ini sebahagian je. Dan ialah yang muktamad pada mazhab Hanafi. Maka dalil tentang takbiratul ihram tu ada 2, 3, 4, 5 hadis yang disebut di bawah. Kita baca satu cukup untuk sebagai dalil. Dalil yang pertamanya hadis Sayyidina Ali karramallahu wajhah, miftahus salah at-tuhuru wa tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslim. Anak kunci ataupun pembukaan solat itu adalah tuhur. Kalau kita mengambil wuduk dan bertaharah. Perkara yang mengharamkan dalam solat itu adalah takbiratul ihram. Dan yang menghalalkannya itu beri salam. Jadi situ menunjukkan bahawasanya takbir adalah satu rukun daripada rukun sembahyang. Kalau tidak takbir, tak sah dan tak jadi solat. Dikhususkan lafaz takbir dengan Allahu Akbar. Dan tertentu lafaz takbir atas orang yang kuasa bertutur dengan dia lafaz Allahu Akbar. Tambah sikit-sikit boleh, tak? Jadi kita nak takbir dengan lafaz lain tak boleh. Ditakyinkan. Ditakyinkan dengan lafaz Allahu Akbar. Jadi kalau kita takbir dengan lafaz lain, Ar-Rahmanu Akbar, tak boleh. Pasal dengan lafaz Allahu Akbar. Tambah sikit-sikit, tambah dengan na'akkan. Itu boleh. Dalam mazhab kita Syafi'i sekadar sikit itu boleh. Tapi kalau tambah banyak tak boleh. Kita ada sebut penjelasan dalam Arkanus Salah dalam Mazhabil Arba'ah. Satu tajuk yang kita tulis suku tentang bab rukun sembahyang saja atas dasar 4 mazhab. Ini kita tidak sebut lagi. Dengan dimulai dengan Allah daripada akbar. Bawah tu kita tengok pendapat mazhab lain sikit akan satu muka 115 tu. Tertentu lafaz takbir itu dengan Allahu Akbar. Ini pada pendapat jumhur ulama. Tidak termasuk fuqaha Hanafi lah. Maka pendapat fuqaha Hanafiyah telah mengharus oleh Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani memulakan solat itu dengan takbir dengan ibarah
yang khalis bagi Allah. Jadi dia tidak tertentu dengan Allahu Akbar. Dengan lafaz yang lain pun boleh kita nak takbir dari Hanafilah, dari Ahnaf. Tetapi syarat padanya takbir dan ta'zim yang artinya membesarkan Allah. Seperti kata Muslim, Allahu ajallu. Boleh? Ni takbir yang mazhab Hanafi, jangan keliru ni. Jangan keliru. Allahu a'zam. Boleh tak? Hak kita tak boleh. Kena Allahu Akbar. Allahu kabirun, Allahu jalilun, Ar-Rahmanu a'zamu, Subhanallah. Semua lafaz itu menunjuk di atas ta'zim, maka boleh takbir dalam pendapat fuqaha al-Hanafiyah. Boleh. Dan wajib disertakan niat itu, yakni qasak, ta'aruf dan ta'yin pada sembahyang fardu yang disebut dah tadi tu, ataupun qasak ta'yin pada sembahyang sunat mempunyai waktu, dan sebab ataupun qasak hendak sembahyang juga pada sunat mutlak dengan awal takbirnya, iaitu alih pada Allah dan dikekalkan dia hingga rab pada akbar. Celah-celah tu. Jadi banyak perkara yang kita kena jaga. Dan pertama kali kita kena bertutur dengan Allahu Akbar tu betul-betul molek. Kalau kita tambah kita kurang apa tak boleh. Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar siap juga tu. Batas mana tak sah mula lagi. Allahu Akbar. Tak boleh juga. Kena beringat molek. Allahu Akbar. Tak boleh juga tu. Ya kadang-kadang kita ni dia panggil terlalai tu. Jadi dengan sendiri kena beringat dah. Banyak cara lah tak takbir tu dia panggil. Nak masuk maniak lagi, nak usah lafaz takbir lagi. Bahagian muqaranah, ini yang kita sebut tadi, muqaranah terbagi kepada 3. Maka adalah muqaranah itu 3 namanya. Pertama muqaranah kamaliyah, iaitu menghadirkan yang tersebut itu daripada qasak, ta'aruf, ta'yin pada fardu dihadir pada hatinya ketika pada alih Allah. Dalam alih satu tu kita kena hadir dah qasak, ta'aruf, ta'yin. Dalam lam Allah kena hadir pula. Khulasahnya huruf-huruf dalam juzuk Allahu Akbar tu kena hadirkan qasak, ta'aruf, ta'yin. Maka hak ni sukar dan payah tak nak buat. Payah disusah sikit nak buat tak boleh. Kamaliyah. Maka dikekalkan hingga kepada Allahu Akbar. Yang kedua muqaranah urfiyah. Ini muqaranah urfiyah ni pendapat ulama mengatakan sah sembahyang kita. Adapun tauzi'iyah akan sebut depan lagi itu tidak sah. Tauzi'iyah. Tauzi' ni mana kita bagi juzuk. Supaya kita baca lah hati itu. Saja aku sembahyang. Dia panggil tauzi'iyah. Muqaranah urfiyah iaitu menghadirkan niat yang tersebut dalam takbirnya. Jikalau hadir niat itu pada satu juzuk, satu suku daripada takbir. Satu juzuk dia takbir dia 2 juzuk lah. Juzuk Allah, juzuk akbar. Juzuk Allah ni bukan Allah berjisim. Ya. Dalam kalimah Allah kita mesti menghadirkan dan mesilakan akan qasak, ta'aruf, ta'yin. Kalau tidak dalam kalimah Allah, dalam kalimah akbar. Tapi nak ada juzuk 2 tu. Sama ada pada Allah ataupun pada akbar. Ataupun dikatakan muhadir pada satu suku daripada takbir itu memadalah. Ikut mana-mana satulah. Yang mana satu ikut. Ataupun membuangkan ittihadnya sekira-kira jangan lupa. Mana membuang ittihadnya mana bersungguh-sungguh lah. Ada juzuk takbir dia. Jangan lupa dan lalai daripada mengingatkan niat tak kala mengatakan Allahu Akbar. Itu pun dinamakan muqaranah urfiyah.
Maka hukum muqaranah urfiyah ni sahlah sembahyangnya pada orang awam yang banyak ini macam kita orang awam. Bukan yang paling kita takut masa muqaranah tauzi'iyah ni sangatnya. Nah, muqaranah tauzi'iyah tu jadi tak terpakai, tidak sah salat kita. Kata Syekh Bujairimi. Syekh Bujairimi ni orang yang wahsyah di atas apa dia Fathul Wahhab. Syekh Bujairimi juga. Bermula muqaranah urfiyah itu bahawa ada diserta yang diistihdarkan yang wajib dengan suatu suku daripada takbir satu juzuk. Pada kita istihdar, kita menghadirkan yang wajib daripada pasal ta'aruf ta'yin dengan suatu suku satu juzuk daripada takbir dalam Allah ataupun dalam akbar. Dan yang wajib istihdar itu qasad ta'aruf ta'yin gitu ya. Pada suatu suku suku-suku mana juzuk daripada suku takbir seperti barang ditakrirkan oleh Syekh kami Al-Hafani daripada Syekh Al-Khadifi. Jadi kita buat kesimpulan dua tadi, muqaranah kamaliyah sah sembahyang, muqaranah urfiyah sah sembahyang, satu lagi muqaranah yang jadi tak sah. Ketiga muqaranah tak ambil lagi daripada Syekh Mansur, daripada Syekh Syaubari, daripada Syekh Hamdi. Ketiga muqaranah tauzi'iyah. Muqaranah tauzi'iyah. Tauzi' ni mana kita bagi. Supaya kita semula ilmu musim kurban kita bagi rumah ni sekilo. Tu tauzi'. Tauzi' ni kita bagi kepada orang ni sikit. Maka takbir ni bukan kita bagi nak, kita buat berjuzuk. Itu panggil tauzi'. Iaitu mensuku-sukukan. Bersuku-suku ni membuat juzuk-juzuk. Membagi akan suku niat pada suku takbir. Iaitu di muqaranah qasak pada Allah saja. Hu tak ada lagi. Dan ta'aruf pada hu dan ta'yin pada akbar. Saja tak ada. Allah aku semaya. Hu fardu. Tak. Akbar zuhur. Maka tu tauzi'iyah. Batu kita katanya banyak berlaku di hari ini masalah takbir ini nak berlaku di tauzi'iyah yang paling banyak. Kena pakat-pakat beringat. Kalau kita dunia ada hati tu, saja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat tunai makmum kerana Allah Taala, tu dia panggil kita bilang, kita membilangkan dan kita membacakan di dalam hati dengan kita tak dengar. Kita tak dengar panggil. Itu hadisun nafsi. Maka hadisun nafsi ini tak sah. Maka dinamakan tauzi'iyah kerana ia menghampirkan juzuk suku niat pada suku takbir. Maka adalah muqaranah ini tidak memadai pada niat dengan muafakat ulama padanya. Semua ulama kata tak sah semua. Semua ulama kata tak sah masalah muqaranah tauzi'iyah. Bersalahan surah yang dahulu, kamaliyah dan urfiyah. Maka yang pertama tu muqaranah kamaliyah. Ittifaq bagi orang yang kuasa mana sah. Dan jika membawa waswah maka hendak diamalkan muqaranah urfiyah yang dimaktamak oleh Imam Nawawi. Cukup Imam Nawawi itu muqaranah urfiyah. Tauzi'iyah tak boleh. Dan Imam Ghazali dan yang lain pada kedua. Mereka yang lemah bertakbir dengan bahasa Arab. Ini satu masalah. Orang yang tak kuasa nak bertutur dengan Allahu Akbar ni nak takbir semacam mana. Dan jika lemah seorang daripada takbir dengan bahasa Arab, makna dia tak kuasa nak kata Allahu Akbar.
hendaklah diterjemahkan dengan bahasa dirinya. Kalau kita orang Melayu terjemah bahasa Melayu. Kalau orang Cina terjemah bahasa Cina. Orang bahasa Mak Saleh terjemah bahasa Inggeris. Boleh. Orang yang cakap bahasa Si terjemah takbir. Allah Maha Besar bahasa kita. Boleh? Allah yang Maha Besar. Lepas tu kita niat dah dia. Tapi dalam 100 orang kita rasa tak ada orang yang tak pandai dengan kata Allahu Akbar. Benar tak mustahil, mungkin ada yang tak pandai. Tapi jaga-jaga sangat. Maka hukum cara takbir bagi mereka yang tak kuasa dengan bahasa Arab diterjemahkan kepada bahasa yang dia pandai. Dan wajib ia belajar. Kena belajar dengan bahasa Arab dulu. Allahu Akbar, belajar tu. Kalau telo-telo pun tak apa, belajar you boleh juga. You boleh juga jika ia dapat. Jadi sedapatlah, kalau dah sedapat dia. Mana dia ni belajar dah, tapi dia boleh sebut tak penuh sangat. Allahu Akbar, bal. Sebut ra tak boleh. Jadi dia telo, sebut sekat boleh. Sebut sekat boleh. Sekat tu. Rukun yang ketiga berdiri. Dan rukun yang ketiga daripada rukun sembahyang qiyam, yakni berdiri pada sembahyang fardu. Nanti kita akan mulai masalah sembahyang dan takbisi lagu mana. Jadi ini banyak, yang paling banyak buat mudah dengan amal ibadahnya sembahyang di atas kursi. Jadi asal rukun kita sembahyang ni kita kena berdiri. Bila tak kuasa berdiri kita duduk. Bila tak kuasa duduk kita tidur. Itu cara dia. Dia ada tertib dia satu-satu. Kemudian kita hari ini berdiri kita kuasa, tapi kita nak sujud tak kuasa. Masalah kita belum lupuh lutut atau sakit tak. Kita berjalan boleh, buat lutut boleh, buat kereta boleh. Bila kita sembahyang kita duduk terus. Itu tak betul tu. Tak kena tu. Kita sembahyang duduk takbir sini, kita duduk waktu yang kita tak boleh nak buat hak dia suruh tu ya. Masalah kalau kita kuasa berdiri, kita berdiri. Tapi bila kita nak rokok, kita kuasa rokok. Kita rokok dengan betul-betul rokok. Tapi bila kita nak sujud tak boleh, baru boleh duduk tahkisi, sujud dengan isyarat. Dia kena turut tertib dia. Bukan kata pak bila tak kuasa kita ni nak sujud je. Pakai duduk terus tahkisi. Hukum tak sah sembahyang. Tu banyak yang berlaku di kalangan ni. Orang Arab lebih lagi. Orang Arab ni dia banyak sekali sembahyang tahkisi. Cuma kita jaga-jaga ada. Jaga-jaga nampak tu pun ada banyak juga. Orang Arab paling banyak sekali. No, sebaris dia tak untuk lepak khisi saja. Jalan boleh. Kadang-kadang sujud boleh. Cuma sakit sikit lah. Khisi terus. Tak boleh. Dia ada tertibnya. Atau kena beringat sikit masalah sembahyang tahkisi. Ada hukum dia. Tapi kena berhenti. Jadi kita nak tinggal terus. Dia panggil al-ma'sur la yaskutu apa dah? Bil maisuri. Apa bukan? Al-maisur tu kaedah. Al-maisur la yaskutu bil ma'suri. Itu satu kaedah yang dibuatkan oleh ulama fiqh. Al-maisur benda yang mudah boleh kita melakukan, la yaskutu bil ma'sur, dia tak gugur dengan benda yang payah. Mana yang mana boleh kita buat, kita buat. Benda yang tak boleh kita nak buat, tak usah buat.
Hak boleh buat, kita buat. Saya ingat ada satu syekh di Suria tu. Kalau dia sudah ada kenal, Syekh Suka. Syekh Suka ni Syekh Qurra. Dia semaya di Jami' Syekh Mahyuddin tu. Dia tua lah, tua. Ni ada tak tahu. Syekh Suka. Syekh Suka ni hebat lah. Kalau ke Jawi kita baca Fatihah sebulan tak sudah lagi dengan dia. Hebat. Gaya Taning tak mengaji, ke Malaysia tak mengaji. Syekh Qurra. Kalau kita nak betul bacaan Fatihah sebulan tak sudah. Tak kena lagi. Nak kok mana tak tahu. Tu Syekh Suka. Tak. Biasa dengan Syekh lain. Syekh Razak Halabi. Nak kata Syekh semaya satu ketika tu nak tepi dia. Dia takhisi dia semaya dia tua sangat nak. Dia berdiri. Dia setak tekak lemah hasan lah. Dia duduk. Bila dia turun sujud dia kuasa, dia turun sujud rakaat pertama. Manakala rakaat yang kedua dia tak larat sangat. Duduk sujud isyarat. Itu cara semaya. Cara semaya. Maknanya kita nak tinggal terus tak boleh. Panjang lebar sangat. Masuk dalam kitab. Rukun yang ketiga qiyam yakni berdiri pada sembahyang fardu. Dan disyaratkan dia dengan betul tulang belakang. Dan jika dengan bersandar sekalipun kita semaya dan kita sandar ke jidah ataupun di tiang masjid, boleh. Maka jika berdiri cenderung sekira-kira tidak dinamakan berdiri, tidak sah sembahyang. Berdiri tapi nampak cenderung bokok sangat. Bukan bokok asli, bokok yang sengaja dia buat. Maka tu tak sah sembahyang. Adapun kalau bokok asli macam kita sakit belakang bokok, dia berdiri dah, nampak rupa semacam rokok, maka sah sembahyangnya. Tak apa. Itu boleh ada. Dan jika lemah ia daripada berdiri sekira-kira masyakah yang menghinakan khusyuknya, sah ia sembahyang serta duduk. Ada pendapat ulama mengatakan jika ia lemah daripada berdiri sekira-kira masyakah susah sangat nak berdiri sakit atau kuning yang menghilangkan khusyuk, sah ia sembahyang serta duduk. Boleh tak duduk tu. Tapi masalah dia kait dengan khusyuk di hari ini kita. Kalau tak ada masyakah ke apa, kita tak ada khusyuk dah. Habis di awal lagi dah khusyuk kita. Dan jika lemah duduk maka hendak ia berguling di atas lambung kanan itu afdal pada lambung kiri. Bila kita tak kuasa nak duduk, kita berguling, kita tidurlah, tak tidur. Dan jika lemah ia maka sembahyang di situ kita kena bagi dengan jatuh ngor satu. Maka sembahyang dengan melintang atas belakang. Melintang ni kita tidur. Ya tidur dia dua. Tidur atas lambung tu kita panggil tidur mengiring. Tidur melentang tu kita tidur muka hadap kepada atas. Bukan menerak. Secara tidur, muka kita hadap ke langit, kaki kita hunjuk kiblat. Macam seperti kita letakkan jenazah waktu mati. Masa tak umuh lagi. Masalah kalau kiblat hadap tu, kaki kita hunjuk kat nun, kepala kita hadap kat nun, dan muka kita hadap atas. Maknanya bila takdir kalau kita bangun, jadi betul kat atas dah. Jangan kaki hadap kat nun, kepala hadap kat ni. Tak. Semaya tidur. Dan kepala kita lapis sikit. Biar tinggi sikit. Maka isyarat dengan kepala. Ni nak semaya isyarat kepala, tak ada orang dah ni. Maka jika lemah ia dengan demikian, dengan kepala tak boleh isyarat, maka isyarat dengan kelupuk mata. Dengan kelupuk mata ni semaya. Hari ni setengah dah timbul semaya batin pun ada. Tak, semaya batin. Kita tegur dia tak cakap. Haji apa tu? Nya. Acik apa tu? Nya. Apa rupa-rupa duduk semayang? Semaya batin. Ada juga di sana pun ada juga jenis semaya batin tu. Tapi dia tak gambar lah. Ada cokoh dua cokoh gitu ya. Terbaik tak usah semaya. Semaya batin tak ada. Rasulullah tak ada semaya batin ni. Nabi tak ada semaya batin.
Dan jika lemah ia, maka dengan melakukan rupanya sembahyang dengan hati. Jadi kalau kita tak kuasa nak gerakkan mata kita isyarat dengan sembahyang, maka suruh kita silakan perbuatan sembahyang rukun 13 dengan hati kita. Sembahyang dengan hati lah. Ya akhir sekali di hati ya. Lepas tu tetap kena sembahyang. Maka tidak gugur sembahyang selama ada akalnya. Masih mana apa ni, bila akal kita masih ada, tetap kena sembahyang. Jadi kita dah ini setengah pakai dak terus. Tak lebih pemuda-pemuda pakai dak terus. Akan satu turun di bawah sikit tu. Ini hukum ittifaq di antara tiga mazhab. Masalah dengan kelupuk mata. Bila kita tak kuasa dengan isyarat kepala, kita isyarat dengan kelupuk mata. Kemudian hukum di bawah tu yang kita ta'liq tu ittifaq di antara tiga mazhab, iaitu mazhab kita tu Maliki dan mazhab kita Syafi'i dan Hanabilah. Tetapi berkata fuqaha Hanafiyah, jika tidak kuasa isyarat dengan kepalanya, ditakhirkan solatnya. Dalam mazhab Hanafi ni, bila kita tak kuasa isyarat dengan kepala, biar tinggal. Jadi dia sekat kepala. Kelupuk mata tak dah dalam mazhab Hanafi. Tidak boleh diisyarat dengan dua mata dan tidak dengan hati. Maknanya dalam pendapat fuqaha Hanafi tidak ada semaya dengan hati dan dengan kelupuk mata. Sekat kepala boleh kita semaya lagi. Ini mazhab Hanafi lah, kita kena keliru. Cuma kita tambah harus sebagai dengan maklumat mazhab lain. Dan tidak dengan dua kening, karena tidak ada diiktibarkan dengannya, dan tidak gugur daripadanya solat, malahan wajib atasnya qada, sekalipun banyak solat yang ditinggalkan itu. Dan inilah yang sahih. Untuk lebar panjang lagi, kita dah tulis ini dalam kitab kami Arkanus Salah alal Madzahibil Arba'ah, muka surat 32. Situ kita tulis satu tajuk khas tentang rukun sembahyang 4 mazhab. Supaya nak perluas sikit dah. Tapi yang kita beri iktimak mazhab kita Syafi'i lah. Kita pindah kepada rukun yang keempat, membaca Fatihah. Baca Fatihah satu rukun. Boleh tak kalau kita sembahyang tak baca Fatihah? Boleh. Sah tak? Sah. Kan pelik bunyi dah. Masalah kita jadi makmum masbuk, boleh tak baca Fatihah? Kena faham molek dan muatah, boleh tak dah dah. Kan Fatihah satu rukun, betul. Tapi bila kita mari takmir tengah-tengah duk rokok. Takmir tengah-tengah rokok, kita mari di belakang usolli. Tak ada usolli dah. Allahu Akbar. Tunggu rokok selalu dengan tidak dibacakan Fatihah, maka sah sembahyang. Bahkan kalau kita baca Fatihah, batal sembahyang. Satu masalah, makmum masbuk yang tak sempat dengan takmir. Baca Fatihah ni setiap rakaat, malaikat rakaat orang yang masbuk. Itu sebut dah sana itu. Jadi rakaat 4 rakaat mesti dibaca. Lepas tu ada sebut dalil tu, tengok sedikitlah. Di antara dalil yang disuruhkan baca Fatihah, ayat pada faqra'u ma tayassara minal Quran. Dan di antara hadis Nabawi, man shalla salatan lam yaqra' fiha bi ummil Quran fahiya khidajun ghairu tamami. Itu di antara hadis. Dan bismillahirrahmanirrahim itu satu ayat daripada Fatihah. Sebab tu mazhab kita Syafi'i nak baca Fatihah bismillah nak baca. Bismillah mesti dibacakan. Bila tak baca bismillah, tinggal satu ayat Fatihah tu, maka batal sembahyang. Dan masalahnya ada khilaf di kalangan fuqaha. Wajib memeliharakan segala hurufnya dan tasdidnya. Huruf Fatihah ni mesti kita kena jaga. Tasdid pun mesti kena jaga. Huruf Fatihah ada berapa semua? 141 huruf. Kalau kita bilang dengan alif pada kata Maliki Yaumiddin, ada qiraah Duri, dia baca pendek alif.
maliki yaumiddin, dan qiraah yang lain lagi. Maka kalau kita mengikut qiraah yang macam maliki yaum, kita selalu baca hafaz ni maliki yaumiddin. Qiraah macam maliki yaum 141 huruf lagi bila tengok cukup dah. Kalau qiraah yang macam maliki yaumiddin 140 huruf. Itu huruf bacaan Fatihah yang disebutkan oleh Syekh Husin Nasir bin Abu Muhammad Al-Mas'udi Al-Banjari. Ada ta'liq ke satu bawah tu, di sana tu, bawah. Sekali dengan tasdid semua. Jadi huruf kita kena jaga. Orang yang tak betul satu huruf daripada huruf Fatihah tak sah nak jadi imam sembahyang kepada makmum. Ingat baik-baik. 141 huruf, satu huruf yang dia sebut tak pandai, maka dia tak boleh jadi imam kepada siapa-siapa. Malaikat sesama tak pandai boleh. Ataupun dikatakan ummi. 140 huruf Fatihah ni kalau kita sebut betul berlaku dengan makhraj dia panggil qari. Maka qari boleh bawa orang. Maksud boleh jadi imam sembahyang kepada siapa-siapa pun boleh. Tapi kalau kurang satu huruf yang sebut tak betul makhraj, dikatakan ummi, maka ummi tak sah jadi imam kepada siapa-siapa, melainkan sama-sama ummi baru boleh. Itu pun kita nak hukum kata ummi pun setelah belajar betul-betul. Kalau tak belajar bukan ummi, jahili, jahil tu. Nak hukum ummi ni betul-betul dia belajar dengan guru, dia berguru betul-betul tapi tak dapat. Maksudnya kita kata guru kata ihdinas sirat, ya ihdinas sila, ihdinas sirat, ihdinas sila. Nak benar dia dengan guru. Ra, la. Istighfar. Belajar dah tapi nak kata tak boleh. Nah, maka tu hukum ummi. Bila ummi semaya sah untuk diri. Jadi makmum boleh, nak jadi imam kepada makmum tak boleh. Yang belajar. Hari ni sebut tak pandai, bukan ummi, jahil. Nak hukum ummi tak boleh hari ni, setengah orang ada pasal tak belajar. Nak betul Fatihah dengan Dr. Email ke masjid, malu tak kita orang tua dah, gigi pun tak ada dah. Takut dia mau kata tua pun nak belajar. Kekal dalam hal tak pandai. Subhanallah. Belajar tu lagi tua-tua yang nak kira. Betulkan bacaan Fatihah. Buat satu daurah untuk Fatihah seminggu semalam kah, lepas maghrib kah, untuk membetulkan bacaan huruf-huruf Fatihah. Sini baca panjang, sini baca pendek, sini ada tasdik. Sebab tasdik kita kena jaga juga. Bila kita ada kata dan tasdiknya. Tasdik dalam bacaan Fatihah semua ni 14 tepat. Pacari temu sadu, kita panggil tasdik hak sadu. Ihdinas, dia dah sana. Lillah, dia dah sana. Sadu, nah. Ihdinas sirat. Kalau baca ihdinas sirat tak jadi semaya. Buat sadu so tak jadi dah. Itu semua tu baca betul belakang dah. Cuma bunyak-bunyak tak pandai lagi. Dan tertib Fatihah wajib. Tertib Fatihah wajib. Tertib ni makna kita kena mula seperti mana hak tercatat termaktub dalam Quran itu. Kita lagi mula hak lain tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Rokok dulu. Tak sah sembahyang. Tak ada tertib. Lagi pula dan mualak antara kalimah. Mualak ni syarat juga ni. Mualak ni jangan putus lama jarak antara satu kalimah ke satu kalimah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, 15 minit.
Ar-Rahmanir Rahim. Sudah wisanda tengok makmu tak ada cukup apa balik pergi. Tak sah semaya pasal tak ada wala. Nah, dia kena selalu lah. Dia kena selalu. Jadi kalau kita nak hubung wak satu nafas tak ada masalah. Boleh satu nafas satu surah Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Tapi kena meraih, kena memeliharakan tasdid, mat panjang pendek, menjaga belakang. Boleh nafas panjang. Fatihah satu nafas. Allahu Akbar. Kita je selerak tabak di belakang. Ada satu musalla masjid di masa dekat sana tu. Solat apa? Tengok anak yang tepi rumah kita. Tempat jamek jadi. Dia semaya tarawih 20 rakaat, satu rakaat satu ayat. Surah tak ingat musalla apa, 15 meter rumah kita. Sini situ ya. Ke musalla jadi. Tarawih kalau kita nak express memang musalla tu tak ada dah disediakan. So tu ya. Dia semaya 20 rakaat bukan 8, tapi wasyamsi wa duhaha. Allahu Akbar. Rakaat 20. Satu ayat dia rokok, satu ayat dia rokok. Kita semaya sekali. Tak apalah lain kali lah kita. Penat sangat letih. Fatihah tak ada sok kita. Cepat sangat. Fatihah senapah. Dolin. Sok dah Fatihah. Masya Allah ada macam-macam. Tapi tak ada masalah. Senapah Fatihah baca kita tak ada masalah. Sebab dia baca dengan cukup tasjid, dengan huruf, dengan kalimat-kalimat awal, tak ada masalah. Kita buat dulu doa. Rukun yang kelima, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana al-arifina wa qulubana wa ja'alna a'malana khalisatan liwajhika. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya lambat baca bahasa Rumi. Nak tulis apa tulis bahasa Jawi. Baca boleh tapi kena hijau seko-seko. Bahasa Rumi. Sebab ngaji tadika gitu ya. Apabila kita solat semasa baca Al-Fatihah. Gitu dah tu. Nyamuk enggak pada kaki. Nyamuk gitulah kita kena urut tak. Kaki rasa pedih. Lalu kita hentak kaki bagi halau nyamuk. Kondas kaki sekali tak apa, tak batas maju. Tak batas maju tak masalah. Tapi nyamuk ni ya lagu tu lah. Kalau kita tak sembahyang dia tak ketik kita. Dia ni macam nak kata ada akal, tak ada akal dah. Bila kita mula Allahu Akbar, Pak dia mula selalu mari paling ekor kaki sebelah kiri, 3 ekor kanan tu kita lepas juga semuanya. Tak. Gini dah lain kali tu pakai stuping itu bahas sikit. Agak kata dia tak sabar. Tapi kalau kita hentak kaki sekaligus dia tak patah, jangan termasuk perbuatan yang kecil. Tak apa insya-Allah. Assalamualaikum. Bismillah.